Jika bayar dengan kad kredit, dapat potongan lagi 5%. So, 5/100 darab dengan RM117.20 sama dengan RM5.86. Jadi, yang mana lebih menguntungkan? Tentulah bayar guna kad kredit sebab lebih 86 sen. Jadi, lebih baik Puan Wong guna kad kredit. Okay, rajah di bawah menunjukkan sekeping invoice yang tidak lengkap. Lengkapkan invoice di bawah. Okey. Kuantiti 8 butiran komputer, harga seunit kita tak tahu tapi jumlah dia RM51,840. Jadi macam mana kita nak tahu harga seunit? RM51,840 bahagi dengan 8. Jadi kamu akan dapat RM6,480 harga seunit komputer. Komputer riba pula beli 6 jumlah 23,100. Jadi harga seunit 23,100 kena bahagi dengan 6 dapat 3,850. Kamu kena tulis RM tak? Tak payah sebab dekat atas tu dia dah ada tulis RM. Okey. Mesin cetak harga seunit 1,550 beli 5 unit. Jadi jumlahnya 7,750. So berapa jumlah pembelian ni? Campurkan semua 51,840 tambah 23,100 tambah 7,750. Kamu akan dapat jumlah 82,690. Okey, untuk urus niaga ni diberi diskaun 30%. 30%. Berapa 30% tu? Kena kira 30% darab dengan 82,690, kamu akan dapat 24,807. Dan jumlah bayaran kamu kena tolak. Jumlah keseluruhan tolak dengan diskaun 30% tadi, kamu akan dapat 57,883. Jadi bolehlah tulis dalam bentuk perkataan 57,883. Tak payah tulis ringgit Malaysia sebab ringgit Malaysia dah ada tulis dekat depan. Okey, bagi B pula, syarikat maju membeli 3 buah komputer lagi. So, hitung bayaran untuk 3 buah komputer ini. So, harga satu unit komputer tadi berapa? 6,480. Darabkan dengan 3. Lepas tu kamu kena tolakkan dengan 30% diskaun. 6,480 darab dengan 3 unit dapatlah 19,440. Diskaun 30% tadi 5,832. Kamu akan dapat jumlah yang perlu bayar untuk harga 3 buah komputer lagi RM13,608. Inilah. Untuk soalan seterusnya, jadual di bawah menunjukkan jumlah aset dan liability Encik Ganesh dan Encik Manjit. Apa maksud aset dan apa maksud liability? Aset adalah harta yang kita ada, manakala liability adalah hutang piutang yang kita ada. Okey. Kalau macam soalan ni dia tanya siapa yang lebih kaya, kita kena bandingkan aset dan liability. Mesti aset lebih banyak daripada liability. Harta mesti banyak daripada hutang. Kalau hutang banyak, kaya ke? Tak kaya. Okey. Jadi, kita tengok. Encik Ganesh ni, dia punya harta dia, aset dia 140,500. Jumlah hutang dia, liability dia 82,000. Encik Manjit pula ada harta 219,000. Jumlah liability dia 161,000. Siapa yang lebih kaya? Nak tahu siapa yang lebih kaya, kamu kena tolak. Cari perbezaan di antara jumlah aset dengan jumlah liability. Kalau Encik Ganesh, lepas kita tolak kita dapat 58,500. Encik Manjit 58,000. Jadi siapa yang lebih kaya? Encik Ganesh. Jadual di bawah menunjukkan aset dan liability Puan Nora dan Puan Samah. Mereka mempunyai pendapatan tahunan yang sama. Siapakah yang lebih bijak menguruskan pendapatan? Jadi apa yang kamu kena buat?
Kamu kena tambahkan semua aset, tolak dengan semua jumlah liability, cari perbezaannya. Macam Puan Nora, perbezaan dia adalah 100,000. Manakala Puan Samah pula, perbezaan dia 80,000. Jadi Puan Nora lebih bijak. Faham ya? Kamu kena tolak jumlah aset dengan liability. Aset adalah harta, liability adalah hutang. Orang yang lebih kaya mempunyai lebih banyak aset berbanding liability. Faizah menyimpan RM700 di dalam sebuah bank. Bank itu menawarkan faedah. Apa maksud faedah? Okey, faedah ialah sejumlah nilai wang diperolehi ke atas simpanan wang di bank atau yang dikenakan ke atas pinjaman. Okey, contohnya kalau saya simpan RM100, bank menjanjikan pulangan 1%. So 1% maksudnya RM1 setiap tahun. Macam itulah. Okey. Jadi kita kena tahu berapa faedah yang bank berikan setahun, baru kita tahu nilai faedah dia. Okey, contoh yang pertama ni, Faizah menyimpan RM700 di dalam bank. Bank menawarkan faedah 2% setahun. So, berapakah nilai faedah yang diperolehinya selepas tahun? 2 per 100 darab dengan 700, kamu akan dapat RM14. So, setiap tahun, Faizah akan dapat RM14 sebagai pulangan. Hitung jumlah wang simpanan Faizah selepas setahun. So, tadi dia dah ada 700, tambah dengan faedah dia dapat yang bank bagi RM14, jadi jumlah wang simpanan dia adalah RM714. Soalan kedua, jadual di bawah menunjukkan wang yang dilaburkan oleh Encik Rahim dalam 3 saham. Okey, ada 3 saham. Saham R, saham S, saham T. Untuk saham R ni pelaburan RM30,000, dividen 7.5. Apa maksud dividen ni? Dividen ni adalah bonus yang satu syarikat bagi untuk pelaburan kita. Contohnya pelaburan saham R ni, dia melabur RM30,000, dia dapat dividen 7.5%. Lagi banyak dividen yang dia dapat lagi bagus. Saham S, RM40,000 pelaburan, dapat dividen 5%. Untuk saham T, pelaburan RM45,000, dividen 4.5%. So, berapakah jumlah dividen yang diperolehi daripada ketiga-tiga saham amanah itu selepas setahun? Jadi, kamu kena cari berapa dividen yang Encik Rahim dapat bagi ketiga-tiga saham dalam ringgit. Okey. Jadi, untuk saham R, 7.5 per 100 darab dengan RM30,000, kamu akan dapat RM2,250. Saham T, 5 per 100 darab RM40,000, dapat RM2,000. Saham T, 4.5 per 100 darab dengan RM45,000, kamu akan dapat RM2,025. So, berapa jumlah dividen Cik Rahim dapat? Kamu kena tambah 3-3, akan dapat RM6,275. Saham amanah yang manakah memberikan nilai dividen yang paling tinggi? Saham R. Baiklah, untuk soalan ini diberi satu jualan yang menunjukkan pembelian. Ada 3 item kat sini. Item pertama cawan, kuantiti 20 unit. Harga seunit tidak diberi tetapi jumlah keseluruhan RM60. Jadi untuk cari harga seunit, 60 bahagi 20 dapat RM3. Untuk item pinggan, kuantiti 10 unit, harga RM11 seunit. Jumlah 10 darab 11, RM110. Untuk mangkuk pula, ada 3 unit, harga seunit RM26. Jumlah RM78.
Jumlah keseluruhan pembelian ini adalah 60 tambah 110 tambah RM78. Kita akan dapat RM248. Cukai 6%. 6% daripada RM248 adalah RM14.88. Penggenapan maksudnya kamu tak nak duit sen. Kita mesti genapkan dia kepada puluh sen. So akan jadi RM14.90. Jumlah bayaran adalah jumlah pembelian termasuk cukai 6%, iaitu RM262.90. Bahagian B, Nazim membeli sebuah peti sejuk. Dia bayar RM2,000 kepada pekedai termasuk cukai jualan sebanyak RM120. Jadi berapakah harga sebuah peti sejuk itu? Hanya perlu tolakkan 2,000 dengan 120. Kamu akan dapat 1,880. Soalan terakhir, Naden makan di sebuah restoran. Dia membayar RM53 termasuk cukai perkhidmatan 6%. Berapakah harga makanan tanpa jualan perkhidmatan? Okey, jadi untuk soalan cikgu ada kaedah yang mudah. RM53 kamu bahagikan dengan 1.06. 6 tu adalah 6%. 1 tu adalah nilai makanan. Okey, jadi RM53 kamu bahagikan dengan 1.06, kamu dapat RM50. Ada beberapa kaedah lagi yang kamu boleh guna, tapi bagi cikgu ini adalah kaedah yang paling mudah.